Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao dan Vanakkam. Pada hari ini, saya sebagai wakil daripada kumpulan 3 ingin membawa anda semua untuk membincangkan tentang berita palsu punca perselisihan kaum dan agama. Seperti yang kita sedia maklum di Malaysia, kita hidup dengan pelbagai kaum dan agama di sekeliling kita. Jadi, banyak perkara yang kita perlu fahami dan saling bertolak ansur. Pada zaman teknologi yang kian canggih ini, berita-berita disampaikan melalui pelbagai medium dan hanya memakan masa kurang dari beberapa saat untuk sampai kepada pembaca. Jadi, ialah sangat penting untuk kita menyampaikan berita yang sahih supaya tidak berlaku salah faham. Kini, kita dapat lihat banyak berita palsu yang disebarkan di atas pelbagai sebab dan alasan yang menyebabkan ramai yang panik dan melakukan tanggapan. Kita dapat lihat pada zaman dahulu di mana apabila kurangnya berita palsu disebarkan, semua kaum lebih gemar bergaul antara satu sama lain apabila mereka mempunyai masa terluang. Berbanding pada zaman sekarang, masyarakat lebih gemar mencari berita-berita semasa apabila sesuatu topik atau berita dikeluarkan walaupun tiada kesahihannya. Selain daripada itu, berita palsu ini telah menyebabkan rakyat lebih cepat panik dan bertindak di luar jangkaan. Sebagai contoh, apabila sesuatu topik yang sensitif mengenai satu kaum berlaku, mereka akan terus bermasam muka dengan kaum yang lain kerana ingin mempertahankan kaum mereka walaupun berita tersebut tiada kesahihannya. Antara berita palsu yang kita dapat lihat sebagai contoh yang telah menyebabkan salah faham di kalangan rakyat di Malaysia ialah yang terjadi pada tahun 2019 di bulan November yang bertarikh 26 hingga 27. Di mana isu kuil Sri Maha Mariamman di Subang Jaya, Selangor berlaku yang telah menyebabkan pihak kuil dan pihak pemaju berselisihan faham dalam isu pemindahan kuil. Isu ini telah dimanipulasikan oleh beberapa individu yang bertujuan untuk melaga-lagakan kedua-dua pihak yang telah menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini, iaitu rusuhan yang telah menyebabkan kerosakan harta benda serta ini telah menyebabkan kehilangan nyawa seorang anggota bomba. Selain daripada itu, apabila berlaku penciptaan akaun palsu yang menyamar sebagai orang kenamaan untuk menyebarkan ketidakpuasan yang disebabkan oleh masalah politik. Penciptaan akaun palsu ini telah menggunakan bahasa kesat dan menghina sesuatu kaum dan agama yang lain. Tragedi ini menyebabkan rasa hormat antara kaum dan agama yang berbeza hilang dan tiada lagi bertolak ansur jika terdapat sesuatu perkara yang berlaku. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana setiap kaum berinteraksi dan beraksi apabila tersebarnya berita-berita palsu. Yang pertama, masyarakat menjadi panik sehingga menyebabkan tercetusnya provokasi dan rusuhan yang disebabkan oleh salah faham dengan berita palsu yang disebarkan. Kabar angin palsu yang menyasarkan kelompok tertentu akan membawa kepada kesan besar yang bermula dengan masyarakat bertindak melakukan buli cyber. Individu-individu ini akan diganggu di platform media sosial dengan ancaman yang luar biasa sehingga menyebabkan impak di dalam kehidupan sebenar mereka. Dengan tersebarnya berita-berita palsu telah memberi impak, antaranya ialah pecah belah dalam masyarakat yang disebabkan tiada kepercayaan antara satu sama lain di dalam masyarakat. Seterusnya, ia akan menyebabkan suasana yang tegang dan tidak selesa dan berlaku keadaan di mana tiada lagi saling menyapa apabila bersua muka. Ini juga akan menyebabkan kebencian dan provokasi yang kemudian akan terjadinya rusuhan. Berita-berita palsu yang tersebar secara langsung akan berlaku ketidakadilan di dalam masyarakat dan akan menyebabkan tiada lagi keamanan dan tolak ansur. Penyebaran berita palsu ini perlu dibanteras
demi mengelakkan terjadinya lebih banyak perkara yang tidak diingini berlaku. Antara langkah yang boleh diambil dalam membanteras perkara ini ialah semua individu harus berhati-hati dengan setiap mesej yang diterima daripada sesiapa pun melalui penyimakan dengan teliti gambar, rakaman audio dan video. Fail-fail yang telah dikongsi oleh beberapa kali tidak bermakna ianya sahih dan benar. Selain daripada itu, masyarakat boleh merujuk sumber rasmi kerajaan untuk menyemak kesahihan sumber cerita tersebut. Yang paling penting, jangan sebarkan sebarang maklumat dan berita sekiranya tidak pasti jikanya ia benar ataupun tidak. Seperti kata-kata kempen tidak pasti, jangan kongsi. Daripada topik ini, antara pengajaran yang kita dapat ambil ialah sebagai rakyat, kita seharusnya tidak cepat melatah dan terburu-buru dalam membuat keputusan ataupun mempercayai sebarang berita yang akan menjerumus ke arah stereotip dan prejudis. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa bertanggungjawab dalam memeriksa fakta ataupun mendapatkan bukti yang kukuh dan sahih sebelum mempercayai sesuatu perkara ataupun berita untuk mengelakkan daripada terpedaya dengan berita palsu dan menyebabkan keadaan bertambah parah.